Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada pagi 21 Ramadan Al-Mubarak. Saya mengucapkan selamat datang ke dalam perbincangan topik Ibrah Perang Badar dalam Al-Quran kepada seluruh para penonton di Facebook Pusat Perhubungan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia. Izinkan saya memperkenalkan serba sedikit diri saya. Saya Syahri Abdul Rahman daripada Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam. Baru menyempurnakan sarjana pada tahun ini dan insya-Allah akan convocation pada hujung tahun ini kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang bakal saya kupas pada pagi ini adalah mengenai satu peristiwa yang telah mendapat tempat di dalam Al-Quran sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu surah yang khusus tentang peristiwa berkenaan, yakni Perang Badar. Rakan-rakan yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, juga tidak dilupakan guru-guru, para pensyarah yang turut sama menonton, serta seluruh rakan-rakan yang menonton pada pagi ini. Kita sudah banyak pengetahuan barangkali tentang peperangan Badar. Kita baru sahaja melalui 17 Ramadan Al-Mubarak. Dalam peristiwa nuzulul Quran, kita mengaitkan dengan peperangan Badar. Banyak informasi-informasi daripada sirah yang telah kita pelajari yang kita tidak ketahui. Alhamdulillah, 17 Ramadan yang lepas kita telah ketahui. Namun demikian, ada keistimewaan antara apa yang ditampilkan oleh sejarah dengan apa yang ditampilkan oleh pencipta sejarah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ayuh, mari kita bezakan bagaimana Al-Quran membentangkan peristiwa yang sudah berlalu, berbeza dengan bagaimana sejarawan dan makhluk dari kalangan orang-orang beriman ketika menukil dan melaporkan peristiwa berkenaan. Daripada sejarah kita mengetahui sirah, daripada Al-Quran kita memperolehi ibrah. Jadi rakan-rakan semua, sirah memberitahu kita peristiwa Perang Badar, lalu kekadang kerana pengetahuan daripada sirah berkenaan, kita barangkali beranggapan Perang Badar ini harusnya dikongsikan ceritanya pada 17 Ramadan Al-Mubarak, itu birthday Perang Badar. Tetapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, surah Al-Anfal, surah yang ke-8, kita akan mendapati dengan ilmu tafsir, dengan tadabbur, sesungguhnya peristiwa ini tidak seharusnya dikenang hanya pada 17 Ramadan Al-Mubarak. Al-Quran menampilkan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Seolah-olah anda boleh membaca pada bila-bila masa suratul Anfal, kerana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melaporkan tentang peristiwa Perang Badar, tetapi Allah Subhanahu wa taala menampilkan pengajaran-pengajaran yang kita selama ini tidak amalkan dalam kehidupan. Kita terlupa barangkali. Jadi, ayuh saya berhasrat untuk berkongsi dalam masa yang terbatas ini 5 pengajaran yang hebat daripada peperangan Badar yang dirakamkan dalam Al-Quran. Dan saya mudahkan ingatan saudara-saudari semua dalam bentuk akronim BADAR. So mudah catat, mudah nak ingat, mudah nak viralkan pada rakan-rakan semua yang tidak sempat menonton. Sebelum saya pergi kepada 5 pengajaran daripada peristiwa Perang Badar, eloknya saya sebut terlebih dahulu fakta ringkas, agar ada sedikit pengetahuan asas tentang peperangan ini. Ia adalah perang yang terjadi pada 17 Ramadan Al-Mubarak, tahun yang kedua Hijrah, bersamaan dengan 624 Masihi, iaitulah umur sallallahu alaihi wasallam 13 plus 2 plus 40, lebih kurang 55 tahun umur sallallahu alaihi wasallam. Dan ia adalah
tahun yang ke-15 kenabian, ya 13 di Makkah, 2 tahun Nabi di Madinah, 15 tahun Nabi didustakan oleh orang-orang kafir Makkah meskipun Nabi telah berhijrah. Dan tahun 2 hijrah yang tercetusnya peperangan ini, semua sedia maklum, adalah tahun yang kali pertama fardu puasa ya diumumkan, diwartakan dan dilakukan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Jadi sallallahu alaihi wasallam punya satu misi kerana mendapat maklumat daripada perisikan untuk pergi ya menyerang ataupun mengambil hak kaum muhajirun yang telah dirampas oleh pemimpin-pemimpin Makkah selepas mereka berhijrah, iaitulah kafilah Abu Sufyan. Ya, ada yang membuat kira-kira 50,000 dinar yang dibawa pulang oleh Abu Sufyan daripada Syam adalah bersamaan RM40 juta. Jadi besar jumlah angka ini, dan ambush kafilah Abu Sufyan tidaklah menjadi satu kesulitan bagi kaum muslimin kerana itu bukan kafilah untuk berperang. Ia hanyalah kafilah dagang. Harap-harapnya Abu Sufyan tidak menyedari kedatangan mengejut kaum muslimin. Dan pada masa yang sama, sallallahu alaihi wasallam mahu memberikan pukulan yang tepat sekali kepada kekuatan utama kerajaan Makkah, iaitulah berteraskan keuntungan perniagaan yang dibawa pulang oleh Abu Sufyan. Jadi ini adalah satu rencana strategik Nabi. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang mengatasi rencana Nabi dan para sahabat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah tidak berkehendak kaum muslimin untuk pergi pada 40 juta tu. Allah tidak mahu kaum muslimin pergi kepada kafilah Abu Sufyan. Allah Ta'ala halakan mereka pergi kepada pasukan Abu Jahal lengkap bersenjata daripada Makkah. Jadi rakan-rakan semua, saya percaya ada maklumat tentang details perang Badar, cuma saya barangkali boleh peringatkan semula beberapa fakta penting, khususnya ketumbukan kaum muslimin dengan ketumbukan kafir musyrikin. Kaum muslimin berjumlah 313, manakala pasukan kafir adalah 1,000 tentera, dan perlu kita tambah, dalam 1,000 bala tentera musyrikin mereka membawa pahlawan-pahlawan yang terbaik daripada Makkah, sedangkan kaum muslimin ia tidak bersiap sedia dengan kepahlawanan dan ketumbukan yang terbaik. Daripada kaum muslimin ada 82 muhajirun, manakala 231 orang Ansar. Daripada 231 orang Ansar ini, 61 orang adalah daripada Aus dan 170 daripada Khazraj. Dan kekuatan kaum musyrikin, sebelum kekuatan kaum musyrikin, kekuatan kaum muslimin, ya apa sangat kekuatan kaum muslimin, sebab kekuatan mereka dipersiapkan untuk ambush kafilah Abu Sufyan, ya, maka hanya 70 ekor unta sahaja digunakan untuk membawa mereka ke lokasi kejadian, ya, dan hanya 2-3 ekor kuda sahaja yang ada pada kaum muslimin pada waktu itu. Manakala kekuatan pasukan Quraisy bukan sekadar pahlawan yang terbaik, ia bersama dengan 1,000 bala tentera yang terbaik, mereka adalah bala tentera yang lengkap dengan baju perisai. Memang susah nak ditikam oleh senjata kaum muslimin. Dengan 100 ekor kuda pula, tadi 2 ekor kuda kaum muslimin, tetapi kaum musyrikin adalah 100 ekor kuda beruniform lengkap perisai tubuh kuda berkenaan. Allahu Akbar. Manakala kalau kaum muslimin ada 70 ekor unta untuk berjalan, kaum musyrikin ada 700 ekor unta, bukan untuk bawa kaum musyrikin sekadar berjalan, untuk menjadi jamuan makan mereka sepanjang dalam perjalanan menuju ke Badar, 150 km daripada Madinah. Jadi makan-makan seronok-seronok, ditaja 700 ekor unta ini oleh 9 orang terkaya dari Makkah seperti Abu Lahab, ya, dan mereka siap bawa wanita-wanita untuk membakar semangat, untuk boost moral, untuk menyanyi, bersyair, membakar semangat, ya, dan membakar semangat kaum musyrikin. Inilah sedikit gambaran perang yang tidak seimbang, rakan-rakan semua. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu dalam Al-Quran tentang peristiwa ini? Allah Azza wa Jalla tidak hanya membentangkan bagaimana peperangan itu terjadi,
tetapi Allah Ta'ala membentangkan peperangan berkenaan dengan pengajarannya merentas masa dan tempat. Maksudnya apa? Setiap yang melihat peristiwa Badar dalam Al-Quran, dalam suratul Anfal, akan mendapati kekuatan kaum muslimin dalam peperangan Badar adalah kekuatan yang saya perlukan pada waktu ini. Penyakit kaum musyrikin dalam peperangan Badar boleh menjadi penyakit hati saya pada waktu ini. Al-Quran menghapuskan tabir tempat dan masa. Kerana Al-Quran menampilkan ibrah, kerana datang dari Allah yang Esa. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang terjadi di masa lampau, namanya Perang Badar. Allah Ta'ala maha mengetahui apa akan terjadi di masa hadapan kepada kaum muslimin sampai hari kiamat. Jadi bicara Al-Quran adalah merentas zaman dan merentas tempat. Jadi rakan-rakan semua, mari kita pergi kepada suratul Anfal, 5 pengajaran yang saya sebutkan tadi. Tetapi sebelum pergi kepada dalam surah Al-Anfal, ada baiknya saya kongsi satu lagi surah yang diturunkan kepada Nabi SAW dan para sahabat menjelang perang Badar terjadi. Para sahabat dan Nabi tidak mengetahui apa akan terjadi di masa hadapan. Esok tidak diketahui oleh manusia. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Manusia tak tahu apa nak jadi pada hari esok. Tetapi Al-Quran apabila diturunkan, kekadang wahyu diturunkan berbicara tentang apa bakal menunggu anda di hadapan. Tolonglah buat persiapan. Biasa kita belajar tafsir ini, kita belajar Quran turun mengulas sesuatu peristiwa yang telah terjadi. Al-Quran memberikan komentar kepada satu peristiwa yang telah terjadi. Asbabun nuzul, biasanya akan mengemukakan sebab surah itu diturunkan kerana telah terjadi satu peristiwa. Tetapi tidak boleh dinafikan. Kadang ada ayat-ayat Allah diturunkan tiada asbabun nuzul. Tetapi ia mengulas peristiwa yang bakal terjadi, tetapi para sahabat dan Nabi SAW tidak ada sebarang idea tentang peristiwa berkenaan. Inilah maksud saya cerita dalam suratul Baqarah ayat 246 hingga 252. Saudara-saudari, bila membelik suratul Baqarah, antara surah yang pertama sekali turun di Madinah tahun 1 Hijrah dan Perang Badar terjadi tahun 2 Hijrah, ini menunjukkan ia diturunkan di peringkat awal Nabi berada di Madinah menjelang peperangan Badar. Tiba-tiba diturunkan satu cerita yang kita semua barangkali pernah mendengar cerita berkenaan, cerita Talut dan Daud. Perhatikan elok-elok ayat 246 hingga 252. Anda akan mendapati kisah ini benar-benar memberikan hint kepada sallallahu alaihi wasallam apa bakal menanti di hadapan. Tidak pernah terlintas dalam fikiran Nabi dan para sahabat tahun 2 Hijrah, bulan Ramadan 16 hari berpuasa akan bertempur dengan peperangan yang besar. Kita baca sirah memang kita tahu. Tetapi dudukkan tempat kita di tempat Nabi SAW secara live ketika surah ini diturunkan, Al-Baqarah 246 hingga 252 diturunkan. Ia tidak mengulas apa-apa peristiwa yang terjadi, tetapi sebenarnya memberikan ulasan kepada apa bakal terjadi. Tuan-tuan, kalau perhatikan kisah Talut dalam suratul Baqarah, ada 4 persamaan antara cerita Talut dengan cerita Perang Badar. Yang pertama sekali, Talut tidak disenangi oleh pemimpin-pemimpin Bani Israel. Ini sama dengan situasi Nabi SAW pada tahun pertama dan kedua kenabian, tahun pertama dan kedua hijrah, di mana adanya yang tidak senang dengan perlantikan Nabi sebagai pemimpin Madinah. Tidak lain tidak bukan, Al-Malak pada waktu itu adalah Abdullah bin Ubay dan kaum munafikun. Ini persamaan yang pertama. So Nabi bila diturunkan kisah Talut, Nabi dapat memahami ia bukan kisah daripada masa lampau. Kisah masa lampau sedang berbicara kisah waktu sekarang. Yang kedua, kita akan dapati dalam kisah Talut, membawa bala tenteranya pergi ke satu medan tempur. Talut menguji mereka agar jangan makan,
jangan minum apabila tiba di satu lokasi yang bernama sungai. Ini sama dengan apa yang terjadi kepada Nabi, di mana Nabi membawa para sahabat, Allah Ta'ala melorongkan mereka kepada satu peperangan yang mereka sebenarnya berada dalam bulan, tidak boleh menjamah makanan dan minuman. Allahu Akbar. Yang ketiga, persamaan kita akan dapati tidak lain tidak bukan adalah ungkapan yang dilafazkan oleh tentera Talut yang berbaki, yang sangat sedikit, ya, iaitulah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Inilah ungkapan mereka yang cintakan pertemuan dengan Allah, iaitulah tidak sedikit, ya, betapa banyak dari kumpulan yang jumlahnya sedikit mengalahkan jumlah yang ramai. Dan akhirnya peperangan ini perang berat sebelah. Tentera Talut terlalu kerdil, yang minum air sangat ramai, maka berbaki yang sangat kerdil, yang lain dah lari lintang pukang. Yang berbaki inilah berdepan dengan tentera Jalut. Setengah para ulama siap menyebut lagi wallahu a'lam angka tentera Talut 313. Wallahu a'lam. Jadi Allah Ta'ala beri kemenangan kepada tentera Talut yang lebih sedikit, yang sedikit berbanding tentera Jalut. Dan ini persamaan yang ketiga antara peristiwa Talut dengan bala tenteranya dengan peristiwa yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Dan akhir sekali menariknya, ya, dalam surah Al-Baqarah dirakamkan bagaimana, ya, wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Pengakhiran kisah Talut adalah satu orang pemuda yang tidak diketahui tiba-tiba muncul. Allah rakam peranannya. Ya, inilah the beginning, ya, kepada kebangkitan satu orang, ya, pemuda yang di kemudiannya menjadi rasul dan raja. Itulah Daud alaihi salam. Nak katanya bagaimana pemimpin kaum musyrikin Jalut yang gagah perkasa telah dibunuh oleh seorang budak muda, iaitulah Daud alaihi salam. Dan ini sekali lagi sama dengan apa yang terjadi di dalam peperangan Badar. Saudara-saudari boleh belik Ar-Rahiqul Makhtum, saudara-saudari boleh belik Sirah Ibnu Hisham, saudara-saudari boleh belik karya-karya sirah untuk jawab satu soalan: siapa bunuh Abu Jahal? Jalut pada kaum Quraisy. Yang membunuhnya adalah, ya, dua orang budak yang bernama Mu'az bin Afra dan Mu'az bin Amru. Allahu Akbar. Inilah Daud yang telah membelasah Abu Jahal sebelum dibunuh dan dihabiskan nyawa oleh seorang pemuda sekali lagi, dan hanya mengembala kambing sahaja, seperti mirip dengan Nabi Daud di awal-awal perjuangan beliau, iaitulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Sedangkan ketika kisah Talut ini turun 1 Hijrah atau barangkali awal-awal 2 Hijrah, tidak ada sebarang peperangan terjadi. Tetapi Quran ini, tuan-tuan, ya, terkadang bila Allah bagi kita rezeki dapat baca ayat-ayat Quran, terkadang hari ni kita baca, kita rasa macam tak ada kaitan lah dengan saya. Contoh, kita baca cerita Nabi Ayub, kan, kita tak sakit, jadi cerita tu macam tak dapat tempat dalam hidup kita. Tetapi nanti bila kamu sakit, cerita itulah akan memberi kamu kekuatan. Ya, jadi barangkali hari ini kita dijodohkan dapat baca surah, ya, Al-Anbiya. Ada cerita Nabi Ayub contohnya. Kita rasa macam baca je lah, kan, biliklah tafsir sedikit, dengarlah kuliah Tadabbur Center ke contohnya, kan. Tetapi sebenarnya itu rezeki daripada Allah. Sebab Allah Ta'ala tahu benda nak jadi di hadapan kamu. Lepas Ramadan nanti kamu akan jatuh sakit. Sebab tu Allah rezekikan kepada kamu untuk boleh baca cerita berkenaan. Baik, sekarang masuklah kita kepada 5 pengajaran daripada, sebenarnya banyak pengajaran sebab kita hanya masa terbatas. Jadi 5 pengajaran ini kita mulakan daripada, ya, huruf B. Untuk maklumat rakan-rakan yang barangkali kali pertama mendengar suratul Anfal, inilah satu surah yang mengulas satu isu sahaja, tidak lain tidak bukan perang Badar sahaja, dari awal hingga ke hujung ayat berkenaan.
Ya, tidak diulas perang-perang lain dalam surah ini sebagaimana surah-surah Madaniyah yang lain. Ya, tidak ada isu-isu lain masuk dalam surah ini. Ia seumpama surah Yusuf alaihi salam yang tidak ada cerita nabi lain dalam surah berkenaan melainkan cerita mengenai Yusuf alaihi salam sahaja. Ia seumpama suratul Qasas yang tidak memaparkan cerita sesiapa pun melainkan cerita Musa alaihi salam daripada awal hingga ke akhir beserta dengan komentar-komentar daripada Allah Azza wa Jalla, ya, kepada kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi tidak pelik ada surah memang cerita satu benda sahaja seperti suratul Masad. Dari ayat 1 sampai ayat 5 tak ada cerita benda lain melainkan cerita Abu Lahab dan isterinya diadab Allah. Jadi ada surah satu cerita, ada surah 10 cerita Nabi dalam tu. Jadi semua ini ada hikmah tertentulah, ya, yang kita kena belajar. Baik, pengajaran yang pertama adalah B, bahayanya cinta kebendaan. Bahayanya cinta kebendaan. Rakan-rakan semua, apa yang menarik adalah suratul Anfal, Allah Ta'ala memulakan cerita perang Badar dengan tidak mengikut kronologi. Biasanya apabila cerita perang Badar, sejarawan pasti akan memulakan cerita perang Badar dengan bagaimana Nabi merencana selepas mendapat maklumat Abu Sufyan dalam perjalanan. Ya, sebelum perang Badar, semasa perang Badar, selepas perang Badar. Itulah pendekatan sejarawan. Allahu Akbar. Al-Quran tidak mengikut apa yang makhluk lakukan. Ini pun tanda Al-Quran datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama itu suratul Anfal berbicara tentang babak di penghujung perang Badar. Perang Badar ada sebelum, perang Badar ada semasa, perang Badar ada selepas. Tiba-tiba ayat pertama mengambil cerita di selepas perang Badar. Seperti seolah-olah, ya, kalau filem tu dia bukan starting dengan Nabi membuat perencanaan untuk menyerang kafilah Abu Sufyan, tetapi startingnya adalah diambil yang 5 minit terakhir sebelum filem tu habis, dijadikan permulaan filem. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab isu penting surah ni adalah Al-Anfal. Cerita perang Badar ni banyak pengajaran, tetapi Allah Ta'ala nak bicarakan satu benda yang penting yang Allah Ta'ala umumkan. Bila Allah kata penting, kita kena faham itulah yang penting. Cerita perang Badar ada banyak benda yang kita anggap penting, tetapi Allah Ta'ala mengumumkan nama surah ini adalah ayat pertama surah ini, Al-Anfal. Dan Al-Anfal itu adalah bermaksud harta rampasan perang, sesuatu yang bernama nafilah, Al-Anfal, tambahan. Jadi kalau kita perhatikan ayat yang pertama ini tuan-tuan, ayat yang pertama, saya tidak ada masa untuk menghuraikan tafsiran ayat yang pertama. Saya boleh tadaburkan terus ayat yang pertama kepada rakan-rakan semua. Iaitulah ayat pertama memutuskan para sahabat daripada kecintaan, kemahuan kepada harta rampasan perang. Kenapa mesti berlaku pertelagahan dan percakaran antara orang muda dengan orang tua dalam 313? Sebab apa? Sebab orang muda kata, kami telah berjaya membunuh musuh, kami telah berjaya memperoleh hamba tawanan, dan sallallahu alaihi wasallam telah memberikan janji kepada kami untuk memperoleh harta rampasan perang. Lalu mereka berkehendak kepada harta berkenaan. Manakala orang tua, orang yang senior, yang tidak mampu berada di frontliner, mereka terasa. Sebab mereka berperang di bahagian pertahanan. Mereka berada di bawah kemah-kemah, memelihara barangkali orang-orang yang berada di barisan belakang. Jadi bagaimana orang muda dengan orang tua bila berkonflik begini? Ia tidak sepatutnya berlaku. Hanya kerana harta rampasan perang, kalian memutuskan silaturahim. Ini bahaya besar. Betapa kebendaan boleh memecah belahkan umat Islam. Sebab itu menarik satu buku karangan Profesor Zulkifli Muhammad Yusof daripada Universiti Malaya. Kalau saya boleh kongsikan bagaimana beliau mengulas ayat yang pertama. Perkara ini menterjemahkan sikap diri yang baru dalam berhadapan dengan kebendaan. Maksudnya, ya, Islam sedang menonjolkan sikap yang perlu diambil bila berdepan dengan kebendaan. Al-Quran sangat sensitif dalam hal-hal kebendaan. Al-Quran segera menangani isu Al-Anfal
sebelum kaum muslimin terperangkap dengan jerat harta, lalu menghakis ketaatan mereka kepada pemimpin dan membuka ruang polemik pergeseran sesama sendiri. Sesungguhnya jika elemen cinta kebendaan ini wujud dalam mana-mana organisasi dan tidak ditangani dengan pantas, maka tidak mustahil organisasi tersebut akan berdepan dengan kelumpuhan. Allahu Akbar. Jadi ayat 1 ini, ya, kalau kita baca, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk kaum muslimin membetulkan niat berjuang, bukan untuk mendapatkan ghanimah, tetapi berjuang, ya, kerana mahukan ganjaran dari Allah yang lebih baik daripada ganjaran keduniaan. Jangan ada kebergantungan kepada kebendaan, kerana kebendaanlah Quraisy dimusnahkan Allah dalam peperangan Badar. Kerana kebendaan berbangga dengan orang yang paling hebat dalam medan tempur, orang yang paling kaya di medan tempur, berbangga-bangga dirakamkan dalam suratul Anfal, Abu Jahal punya ucapan, berbangga dengan kehebatan yang mereka ada. Semuanya dimusnahkan Allah, ya, dengan mudah dan pantasnya dalam peperangan Badar. Betapa bergantung dengan kebendaan tidak membantu sesiapa pun. Ya, hari ini kita hidup di zaman materialistik. Semua perkara kita menyangka, ya, benda-benda ini akan membantu hidup kita jadi lebih baik. Kita kena boleh beza antara sebab dan musabab. Jadi rakan-rakan semua, ini adalah teguran yang sangat relevan sampai bila-bila. Jangan kerana mahukan harta benda, takathur, alhaakum at-takathur, berlumba-lumba mahukan harta yang lebih banyak, kamu sanggup putuskan silaturahim, kamu sanggup mencaci, memaki, mengaibkan orang lain hanya semata-mata mahu lebih ramai orang datang kepada puak kamu, dan bila orang datang ramai kepada kamu, peluang kamu mengaut keuntungan dunia akan lebih banyak. Wal'iyadu billah. Sebab tu surah ni duduk lepas suratul A'raf. Sebab suratul A'raf, Allah Ta'ala paparkan kaum-kaum yang kaya raya, bijak, pandai, ya, mereka punyai tubuh yang hebat, mereka punyai umur yang panjang, mereka punyai kepakaran dalam menukar bukit batu menjadi hotel 5 bintang. Semua tu dimusnahkan Allah sekelip mata kerana dusta pada Rasulullah, tidak taat pada Rasul yang diutuskan. Jadi subhanallah, inilah hikmah, ya, ayat pertama berbicara tentang babak pengakhiran dalam peperangan Badar. Sebab filem barangkali, perang barangkali 1 hari. Kalau kita tonton filem 2 jam, ada banyak babak menarik. Allah Ta'ala petik mana yang ada kaitan dengan kamu yang duduk di Bangi tahun 2020. Iaitulah kecintaan kepada kebendaan. Na'udzubillah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Pegang yang elok benda tu. Tidak ada yang membantu di alam barzah nanti, sama ada harta atau anak-anak yang ramai, melainkan harta yang disedekah dan diwakafkan, melainkan anak-anak yang saleh mendoakan. Jadi ini pengajaran yang pertama, A, iaitulah B. Yang kedua, A adalah Al-Quran, sumber kekuatan untuk menghadapi ujian kebendaan. Ayat-ayat Al-Quran adalah kekuatan untuk berhadapan dengan tarikan kebendaan. Kerana ayat 2. Tuan-tuan bayangkan, ya, senario perang Badar tidak bermula dengan cerita komander perang bermesyuarat dengan pemimpin-pemimpin kanannya, bagaimana nak berdepan dengan 1000 bala tentera Quraisy. Itu bukan ayat 1, itu bukan ayat 2. Biasa dalam filem, dalam perang, pasti digambarkan dulu mesyuarat atau barangkali pidato berapi-rapi seorang komander. Tetapi itu tidak mendapat tempat di ayat 1, ayat 2. Ayat 1, ayat 2 dalam surah-surah Al-Quran adalah ayat-ayat fawatih, kata para ulama, yang kita kena beri perhatian, kerana di situlah letaknya intipati surah, maksud surah, ke arah mana surah itu mahu kita beri perhatian. Jadi ayat 1 berbicara tentang cinta kebendaan, ayat kedua adalah bagaimana untuk mengelakkan cinta kebendaan, iaitulah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, sehingga cinta akhirat, yazunnuna annahum mulaqullah, cinta Allah dan negara akhirat masuk ke dalam fikiran dan hati lebih daripada cintakan dunia. Seolah-olah
Ayat 1, macam mana kalian boleh sanggup berpecah hanya dengan harta yang ada di hadapan mata kalian? Sedangkan ayat 2, sedangkan kalian sudah ditarbiah 15 tahun dengan Rasulullah yatlu alaikum ayatihi. Dia membacakan pada kamu ayat-ayat Allah. Dia telah membersihkan hati-hati kamu. Ini bukan reaksi sepatutnya seorang anak didik Rasulullah. Tidak sepatutnya anak-anak didik Rasulullah punyai sikap sanggup bergaduh demi semata-mata harta rampasan perang. Di mana letaknya ayat-ayat Quran yang sudah diturunkan kepada kamu? Maka kembalilah kepada ayat-ayat Allah dengan pendekatan wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Allah umumkan tahun 2 Hijrah, suratul Baqarah, ya, iaitulah Al-Quran diturunkan ayat 185 suratul Baqarah. Jadi para sahabat tahu Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Tetapi apa sepatutnya cara berinteraksi dengan Al-Quran yang diturunkan agar hilang cinta kebendaan? Tuan-tuan jangan salah faham. Kita kena kaya, kita kena ada benda. Yang kita perangi bukan benda, yang kita perangi adalah cinta kebendaan, yakni kebergantungan kepada material. Beranggapan telefon ini, beranggapan komputer ini menjadi sumber rezeki kita. Sebab semua benda kita boleh buat di situ untuk raih income. Sedangkan sebenarnya itu hanyalah asbab, maka jangan lupakan musabab. Jadi kita ada lebih kurang setengah jam. Izinkan saya berkongsi satu lagi tadabbur daripada Ustaz Profesor Zulkifli Yusof, iaitulah ketika mengulas ayat yang kedua ini. Subhanallah, beliau menyebut begini, ya, kita dengar. Dengan keimanan yang diperolehi sebelum Al-Quran, iman dulu baru Al-Quran. Para sahabat, ya, mereka dididik dengan keimanan sebelum Al-Quran dibacakan. Ia menyebabkan seseorang akan berinteraksi dengan Al-Quran lebih mudah. Ya, tengok, ya, para ulama kita, ya, ulama kita di Malaysia, mereka menghuraikan bagaimana idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Ayat Quran ni walaupun sedikit kita baca, tak sampai satu juzuk satu hari, jangan rasa bersalah. Jangan rasa bersalah. Ya, asalkan walau 2-3 ayat, dia meningkatkan iman. Justru itu mereka, yakni para sahabat, tidak berganjak dari satu ayat kepada ayat lain semata-mata kerana mereka memperolehi sesuatu setiap kali mereka mengulang. Sebab tu mereka tidak gopoh-gapah untuk membaca Al-Quran, sebab setiap kali lalu satu ayat, mereka memperolehi sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dengan perkataan. Seperti orang sakit mendapat ubat, orang dalam gelap mendapat cahaya, orang kebuluran dapat makanan. Sesungguhnya generasi Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud sudah tiada. Ni generasi ayat 2 ni dah tak ada dah. Masa orang-orang yang dikenali sudah berakhir. Tetapi kenapa Allah Ta'ala sebut ayat 2 ini akan berulang jika kita mengambil sumber yang sama, yakni Al-Quran, dan bertindak sebiji dengan apa yang Al-Quran suruh, maka akan lahirlah generasi Al-Quran yang pernah dilahirkan dahulu pada tahun 2020 ni, insya-Allah. Ya, setiap kali mereka bertindak, mereka merujukkan tindakan mereka kepada Al-Quran. Jadi inilah teguran Allah Subhanahu wa taala, teguran yang halus, itab, ya, kepada para sahabat dalam peristiwa selepas peperangan Badar berkesudahan dengan kemenangan. Allahu akbar. Pengajaran yang ketiga, huruf D. Huruf D. D adalah dalam kesusahan ada banyak kebaikan. Ini adalah merujuk kepada ayat 5 hingga 7. Jadi rakan-rakan boleh baca terjemahan ayat 5 dan ayat 7, ya, tetapi izinkan saya menyebut intisari pengajaran daripada ayat 5 hingga 7. Ayat 5 hingga 7 nak menyatakan bagaimana para sahabat pada peringkat awal apabila Nabi SAW menyatakan kafilah Abu Sufyan sudah terlepas, kita berdepan dengan masalah baru, iaitulah kedatangan rombongan Quraisy 1000 orang. Kalian boleh memilih untuk terus mengejar kafilah Abu Sufyan
dan kafilah Abu Sufyan itu adalah ghairu dhati syaukah. Ghairu dhati syaukah. Ia tidaklah mempunyai duri. Subhanallah, tamsilan yang hebat daripada Quran menyifatkan kafilah Abu Sufyan tak ada banyak duri. Apa maksud duri, tuan-tuan? Ya, maksud duri ni tak ada cabaran sangat macam kita lah buah durian. Nak kopek buah durian tu cabarannya lebih hebat daripada nak kopek rambutan. Jadi cabaran tak banyak kepada kafilah Abu Sufyan. No, yang 1000 orang tu dhati syaukah, yang tu duri banyak tu. Yang tu banyak duri tu. Jadi manusia ya, para sahabat adalah manusia, bukan malaikat. Pada peringkat awal mereka keberatan. Dan kalau boleh saya bacakan pada anda bagaimana ungkapan para sahabat di peringkat awal. Wahai Rasulullah, kita tidak punya kekuatan untuk berperang dengan mereka. Bukankah kita keluar untuk menghalang kafilah dagang Abu Sufyan? Mendengar jawapan dari para sahabat berkenaan, bangun Al-Miqdad dan berkata, janganlah kamu berkata seperti kaum Musa berkata kepada Nabi mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Jadi peringatan daripada Miqdad menginsafkan Aus dan Khazraj, menginsafkan para tentera Badar. Nak katanya mereka adalah manusia yang apabila plan A tak jadi, tiba-tiba nak pergi kepada plan B, yang mana plan B tu pula bukan daripada diri sendiri, orang lain yang cadangkan plan B. Mana orang keberatan? Dia punya fikirannya adalah Abu Sufyan, kafilah Abu Sufyan, 40 juta tadi. Tetapi Allah berkehendak mengalih mereka kepada sesuatu yang mereka anggap keburukan. Wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum. Walhal ada banyak kebaikan kat situ. Ada banyak kebaikan di situ. Antara kebaikan yang kamu tak pernah jangka adalah terbunuhnya 70 orang pemimpin besar pahlawan hebat Makkah yang dahulu kaki pukul dan kaki ragging, kaki buli kamu di Makkah dahulu. Mereka inilah yang akan bawa masalah besar kepada kerajaan Madinah sampai bila-bila. Jadi takkan kamu tak boleh berfikir untuk sekurang-kurangnya mentaati perintah Rasulullah ketika tidak diberikan penjelasan. Apa hikmah pergi pada Abu Jahal dan meninggalkan Abu Sufyan? Jadi sebenarnya, ya, satu lagi kupasan yang menarik saya kira daripada penulis Tadabbur Surah Al-Anfal ini, ya, Profesor Zul. Tuan-tuan dengar, menarik. Kebiasaan manusia suka pada perkara-perkara yang mudah. Yang ni kafilah Abu Sufyan dalam hidup kita. Kalau boleh mereka tidak mahu terlibat dengan aktiviti berat. Orang mukmin tidak dididik begitu. Allahu Akbar. Mereka diasuh agar menjadi orang serius untuk berfikir dan lebih berani mengambil risiko. Maka dalam ayat ini, ayat 5 hingga 7, Allah menegur kaum muslimin agar jangan mudah terpedaya dan terdorong dengan benda-benda mudah dan lebih suka mengambil benda-benda ringan dan senang. Sedangkan pada setiap benda susah yang terjadi, kau takkan mengetahui betapa banyaknya kebaikan bersama mengiringi. Inna ma'al usri nakirah yusran. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama, tak payah tunggu. Bersama dengan kesulitan peperangan Badar itu nanti, terlalu banyak kebaikan yang tidak kamu akan sangka. Antaranya adalah amannya Madinah daripada kepala-kepala utama pemimpin penyembahan berhala daripada Makkah. Ya, kita tengok lagi, ya. Andai kata mereka memilih jalan singkat dan berhasil membuat rampasan pada kafilah Abu Sufyan, kemenangan itu tidaklah begitu bermakna kerana mereka menyerang dan berlawan dengan musuh yang tidak bersenjata. Apa yang nak dibanggakan sangat dalam sejarah Islam nanti? Tuhan mahu orang mukmin, ya, Profesor Zul sebut, Tuhan mahu orang mukmin menjadi benar-benar jantan, iaitu berlawan dengan seteru yang jauh lebih canggih persiapan perang, supaya ini akan jadi bibit-bibit bicara sampai hari kiamat. Orang akan bercakap benda ni. Apa dia? Kaum muslimin, mereka sudah berikhtiar, tetapi musuh sentiasa mengatasi kelebihan kaum muslimin.
Maka pada waktu ini, Perang Badar mengajar kita. Perang Badar mengajar kita, kalau Allah memihak kepada kita, tak ada yang boleh kalahkan kita. Walaupun kekuatan mereka kekuatan Ashabul Fil, kekuatan gajah-gajah yang hebat, walaupun kekuatan mereka adalah kekuatan Fir'aun, mereka takkan boleh menumbangkan Rasul, dan mereka takkan boleh menumbangkan umat yang patuh pada arahan Rasul. Allahu Akbar. Apa kata kalau orang Islam pula kalah dalam peperangan Badar? Kalaulah mereka kalah, boleh dimaafkan. Sebab memang lawan mereka punyai jumlah yang lebih besar dan persiapan yang lebih rapi. Tetapi Tuhan tidak mahu melihat orang-orang mukmin itu kalah. Lantaran itu Tuhan menghantar bantuan daripada langit, membantu penduduk bumi, ketika tiada sebarang bantuan manusia berikan kepada pasukan Badar, kerana mereka tidak mengetahui yang pasukan Badar itu sedang berperang dan bukan sebaliknya sedang ambush kafilah Abu Sufyan. Jadi subhanallah tuan-tuan, kita dapat pelajari dalam hidup kekadang Allah Ta'ala mengatur kita pergi pada benda kita tak sangka. Kita nak kafilah Abu Sufyan, quote in quote, tetapi Allah atur kita kepada benda yang kita rasa Allah sakitnya, tak nak lah, berduri banyak lah, tak nak lah benda macam tu. Berapa banyak orang-orang hebat yang menjadi hebat sebab bermula daripada hidup susah tuan-tuan. Alam yajid ka yatiman fa'awa, wajadaka dhalan fahada, wajadaka ailan fa'aghna. Itu adalah di dalam susah sebenarnya ada banyak kebaikan. So think positif. Ya. Yang keempat, kita ada lebih kurang 20 minit sebelum saya tamat. A, B-A-D-A. A adalah ambil berat sunnatullah. Barang siapa membaca perang Badar dalam suratul Anfal, maka antara pengajaran penting adalah jangan pandang lekeh usaha-usaha motivasi bala tentera. Jangan pandang lekeh, ya, memastikan bala tentera bersatu dan tidak bercakaran. Jangan pandang lekeh bala tentera mesti ada kerehatan. Allah tidak menangkan pasukan Badar, ya, hanya kerana Rasulullah berdoa, tetapi bala tentera berkecamuk berpecah. Tidak. Allah Ta'ala tidak menangkan perang Badar dalam keadaan, ya, kaum muslimin tak cukup rehat. Ya, tidak berlaku. Allah Ta'ala tidak memenangkan para sahabat dalam peperangan Badar hanya dengan doa semata-mata. Tetapi Allah Ta'ala merakamkan ikhtiar, takhtiti yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, dan Allah Ta'ala tolong Nabi dalam hal-hal membuat persiapan menghadapi perang. Kita nak perang kena ready. Kita tak boleh ambil pendekatan redha je lah, Allah Ta'ala dah takdir nak macam mana, kita berdepan je lah, life must go on. Tak boleh begitu. Orang mukmin kena wa'iddu lahum mastata'tum. Wa'iddu lahum mastata'tum. Ayat 60 suratul Anfal. Demo kena ready. Kan? Kena ready. Kita nak proposal defense, kena ready lah. Nak viva, kena ready lah. GOT, kena ready lah. Plan tu kena ready. Jadi ia seperti peperangan lah tu. Bila kita tak ready, nanti kita kalah. Ya, bertahun-tahun tak siap-siap tesis berkenaan. Jadi kita kena bersedia. Jadi saya ambil satu contoh, ayat 11. Ayat 11 ini subhanallah tuan-tuan sekalian, ayat 11 Allah Ta'ala bercerita mengenai mengantuk. Ayat 11, ya, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk untuk memberikan ketenteraman kepada kamu. Okey. Ada orang ke boleh tidur tuan-tuan kalau esok dia rasa dia akan mati? Ada orang boleh tidur lena ke kalau dia tahu dia akan digantung sampai mati esok pagi? Ada orang boleh tidur lena ke kalau dia diburu oleh musuh? Logiknya orang tak boleh tidur lena tuan-tuan bila esok nak berperang yang pilihannya antara hidup dan mati. Tetapi Allah Ta'ala jadikan seluruh pasukan Badar tanpa kehendak mereka, semua mereka didatangi mengantuk dan mereka mendapat tidur yang lena. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab apa? Allah Ta'ala mahu mereka mempunyai tenaga yang mencukupi. Esok nak berperang, macam mana mereka nak berperang kalau tenaga tak cukup? Sebab duk memikirkan habislah kita. Itu buang masa.
Syaitan akan melemahkan kamu untuk tidak yakin pada janji Allah. Tetapi manusia ni kadang bila Allah Ta'ala suruh bertenang, rehat, dia tak boleh juga pada esok hari. Just relax. So, jangan panikkan bala tentera anda. Sentiasa memastikan bala tentera anda bertenang. Itu antara sunnatullah. Persiapan yang perlu dilakukan. Apa-apa jadi jangan panik, kita kena relax. So, tidak ada suasana orang paling relax melainkan dia tidur. Orang yang tak boleh relax, orang yang cemas, mana boleh tidur? Tiba-tiba kita akan mendapati semua pasukan Badar tidur lena sedangkan esok nak berperang. Kecuali seorang saja tak tidur, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam bermunajat pada Allah Ta'ala, memohon kemenangan. Ini sikap karakter pemimpin yang walaupun tentera berehat, dia tak rehat. Dia memohon bantuan daripada Allah. Ya. Pemuda Al-Kahfi, tuan-tuan, cemas, risau, mereka diburu. Tetapi akhirnya mereka tidur lena, tuan-tuan. Dan lena diorang tu bukan lena sampai 10, 12, 15 jam. Tak bangun-bangun satu hari. Mereka rasa satu hari. Mereka tidur 300 tahun. Lena tak lena. Tidur dalam gua. Dalam gua. Aneh macam mana dalam gua boleh tidur lena. Dan dalam perang boleh tidur lena. Aneh. Tak payah pelik lah. Fadarabna ala adhanihim. Allah Ta'ala punya kuasa. Ya. Jadi apabila kita nak berperang, tenaga penting. So, untuk tenaga mencukupi, kena rehat. Sebab sekejap lagi kalau duk asyik risau, kita tak cukup tidur. Dan nanti esok nak berperang, tak ada tenaga. Dan juga hikmah bila tidur ni, tuan-tuan, subhanallah, Allah Ta'ala tak nak mereka ni mengeluh. Sebab bila kita tak tidur, kita akan bercakap macam mana esok, macam mana. Kita melemahkan orang lain dan barangkali boleh berlaku di mana kita mengumpat. Barangkali kita menyebut perkara-perkara yang tidak baik. Allah Ta'ala tidak mahu anasir-anasir kekalahan itu berlaku. Maka Allah mengatasi kemahuan orang mukmin di mana ditidurkan mereka. Mereka diberikan mengantuk. Lalu pada esok hari mereka bangun-bangun, mereka bukan setakat ada tenaga, mereka ada mental preparation yang kuat, iaitulah kita akan berdepan. Dengan apa jua cara. Ya, sebab tu orang tak cukup tidur, dia tak ada motivasi, tuan-tuan. Dia nak pergi kelas tak ada motivasi, nak belajar tak ada motivasi sebab tak cukup tidur punya. Jadi sebab tu menarik kepentingan merancang untuk hari esok. So kadang-kadang Nabi rencana, kadang-kadang Allah Ta'ala bawa rencana dia. Lalu apa yang berlaku adalah para sahabat dipersiapkan dengan hari esok. Ya, dipersiapkan dengan hari esok. Mereka tidak mengeluh sesama mereka sebab tidur. Mereka punya tenaga disebabkan tidur. Mereka bersatu hati kerana tidur. Ya, maka saya teringat satu athar daripada Sayyidina Umar Al-Khattab pada menyatakan kepentingan merancang kerana esok perang. So banyak benda kita kena buat yang kita tak pernah buat selama ini. So Umar berkata radhiyallahu anhu, di mana dalam dua peperangan ini, iaitu perang Badar dan pembukaan Makkah yang tidak terjadi peperangan, di mana kami berbuka puasa dalam kedua-dua perang. Subhanallah, ramai tidak tahu, ramai menyangka perang Badar para sahabat berperang dalam keadaan berlapar berdahaga. Tak betul. Dalam riwayat Tirmizi, dalam riwayat Baihaqi, Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menyebut dapat disimpulkan bahawa alasan disyariatkan berbuka bukan kerana musafir 150 km, kena musafir lah, boleh buka lah, tapi bukan sebab musafir, akan tetapi disebabkan musuh telah dekat dan mereka memerlukan kekuatan tubuh badan yang optimum untuk berjihad. So jangan tak nampak ada benda syarak, ada benda sunnatullah, peraturan alam. So dilonggar, diberi kelonggaran semata-mata nak pelihara aspek-aspek peraturan alam untuk menang dalam peperangan. Kena ada bekalan tenaga, kena makan kurma. Walaupun orang sudah tidak benarkan makan kurma pada bulan puasa di waktu siang, tetapi kalau itu memberikan tenaga, maka mereka tetap boleh berbuka untuk menjaga stamina tubuh kuat menghadapi musuh. Ini akhlak sebaik-baik generasi kita belajar. Okey, akhir sekali tuan-tuan, akhir sekali adalah dalam tempoh yang berbaki ini, rebahnya musuh-musuh Allah akibat pukulan para malaikat. Rebahnya musuh-musuh Allah akibat pukulan para malaikat. Hidup kita ni kena pastikan malaikat rapat dengan kita. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, kena cuba sedaya upaya kita bangun setiap 10 malam terakhir. Jangan miss
Ya, dan jangan sekadar bataskan hanya pada solat dan qiyam. Macam-macam ibadat kita boleh buat dalam malam-malam Lailatul Qadar. Dan jangan nampak malam Lailatul Qadar ni pukul 3-4 pagi. Isyak dan tarawih itu sudah sebahagian daripada definisi malam Al-Qadar. So kalau kita rasa kita susah nak bangun pagi 3-4 pagi, maka hidupkan tarawih itu dengan kefahaman apa yang saya lakukan diberikan ganjaran lebih hebat daripada pahala ibadat 1000 bulan. Jadi jangan bataskan. Dan seorang wanita yang keuzuran, jangan rasa bersalah, jangan rasa kecil hati, alamak saya dah tak boleh nak qiyamul lail, saya dah tak boleh nak baca Quran, saya dah tak boleh nak solat, Lailatul Qadar habislah saya. No, Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi, apa patut saya buat bila saya bertemu Lailatul Qadar? Dan Nabi kata kepada isterinya Aisyah, yang mana kita tahu Aisyah juga ada waktu keuzuran. Nabi kata berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi wanita yang haid, yang dalam keuzuran, wa man kana minkum maridan aw ala safar maridan, dia boleh berdoa, dia boleh berzikir, dia boleh melakukan infak online. Malam tu katakan Lailatul Qadar, dia boleh sedekah online pada orang yang memerlukan. Banyak benda. Kenapa bataskan ibadat pada qiyam dan solat kalau kita keuzuran lah, kan? Jadi jangan lepaskan peluang agar malaikat kenal kita. Malaikat turun malam tu, walaupun kita tak ada di masjid, tak ada di surau, malaikat datang kat mana kita ada. Ya, walaupun kita stay at home PKP ni. Jadi malaikat penting kenal kita, sebab once malaikat kenal kita, rapat dengan kita, tengok malaikat boleh buat apa. Malaikat akan membantu kita menghadapi musibah. Ya, fathabbitul ladina amanu, tetapkan iman orang itu ketika diuji dengan musibah. Maksudnya apa? Orang lain kalau ditimpa musibah berkenaan memang mengeluh, memang akan meratapi, tetapi aneh macam mana dia boleh relax, dia boleh tenang, dia boleh tidur lagi ketika musibah berlaku. Dia boleh relax, maksudnya boleh bertenang. Ketahuilah pada waktu itu adanya bisikan malaikat, fathabbitul ladina amanu. Okey, poin saya adalah pukulan para malaikat. Tuan-tuan, kalau kita perhatikan ayat 99 hingga ayat 12. Ayat 99 pula dah. Surah Al-Anfal bukan sampai 99 pun. Kalau kita perhatikan ayat 12 Suratul Anfal, di mana para malaikat melakukan adegan berikut. Ya, sejarawan tak nampak. Al-Quran bagi tahu. Ya. Kalau Al-Quran tak turun, Suratul Anfal tak turun, barangkali ya kita hanya berpada dengan keterangan-keterangan sejarawan yang tak ada cerita malaikat. Sebab malaikat bukan boleh nampak. Tetapi kerana Al-Anfal diturunkan, lalu kita nampak aksi-aksi 18 SG yang dilakukan oleh para malaikat. Ya, antara yang disebut dalam ayat 12 adalah fadribu fawqal a'naq. Maka pukullah, ya, fadribu fawqal a'naq, pukullah leher mereka. Tuan-tuan, cuba berikan perhatian kepada seni bahasa Quran, lataif bahasa Quran. Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, pukul leher-leher orang-orang kafir. Leher, kalau nak bagi dia mati, tak payah pukul. Pukul belum tentu menyebabkan dia mati. Orang panggil pancung. Pancung. Ada terjemahan pun tulis pancung kepala orang-orang kafir. Sebenarnya bukan pancung. Ini bukan pancung ataupun sembelih. Allah kata pukul. Ini menunjukkan orang-orang kafir akan dibunuh bukan dengan cara pantas. Dia akan dibunuh dengan cara perlahan, iaitulah buf 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 buf. Ya, seperti kita sepatutnya sembelih, tetapi kita pukul-pukul sampai mati. Itu kan seksa, dan kita diharamkan melakukan perkara tersebut kepada haiwan korban. Tetapi sebagai ayat yang menggerunkan orang-orang kafir sampai hari kiamat, Suratul Anfal diturunkan untuk menggerunkan sesiapa yang nak menghalang gerakan dakwah Rasulullah, orang yang nak menghalang kebangkitan Islam ini, dia akan sampai kepada mereka malaikat yang sama. Iaitulah betapa terseksanya jasad orang-orang kafir bila dipisahkan kepala dari badan mereka kerana pukulan dari perkakas yang tumpul. Ya, ia tetap berpenghujung dengan kematian, tetapi kematian yang sangat menyeksakan. Ini uslub bahasa Quran, tuan-tuan. Lepas tu ayat yang sama, fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Bukan setakat pukul leher, pukul jari jemari. Okey, jari jemari ni apa function dalam pertempuran?
apa function dalam pertempuran? Jari jemarilah yang pegang pedangnya. Jari jemarilah yang pegang panjinya. Jari jemarilah yang pegang perisainya. Jari jemarilah yang pegang tali kuda. Tiba-tiba dipukul oleh para malaikat. Sedangkan sama juga dengan tadi, kalau pancung kerat, dan ada terjemah sebut kerat jari, sebenarnya bukan kerat, memang pukul. Seolah-olah dengan benda tumpul supaya sakit yang amat sangat. Betapa nak menggambarkan penyiksaan orang-orang kafir sebelum sakaratul maut datang kepada mereka dalam peperangan Badar. Allahu Akbar. Kemudian, kalau kita tengok bagaimana tindak tanduk para malaikat, kita tengok pula pada ayat 50. Ayat 50 suratul Anfal. Ayat 50 suratul Anfal. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Tuan-tuan, ya, ayat ini bermaksud, ya, sekiranya kamu melihat wahai sallallahu alaihi wasallam para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir semasa peperangan Badar sambil memukul wajah mereka dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah azab neraka yang membakar. Tadi kita bincang ayat 12 tadi, dipukul yang pertama leher, dipukul yang kedua adalah jari, sekarang yang ketiga adalah muka, yang keempat adalah belakang. Nak katanya seluruh tubuh Abu Jahal, seluruh tubuh pemimpin-pemimpin kafir dalam peperangan Badar, ya, telah dibelasah oleh para malaikat. Sebab tu 1 lawan 3, 1 menang. Dan hanya lebih kurang 14 orang syuhada sahaja, tuan-tuan, berbanding 70 yang jatuh dan gugur di pihak musuh yang lengkap bersenjata. Ya, kalau kita perhatikan huraian daripada Prof Zul ini, saya bacakan sedikit, menarik, ya. Kesenian bahasa Quran ketika menggambarkan set penyiksaan para malaikat. Ada 4 minit lagi, ya. Okey. Allah Ta'ala menyebut mengenai bagaimana malaikat memukul wajah mereka. Dan Allah Ta'ala menggunakan perkataan yatawafa, which is fi'al mudhari'. Dan inilah yang disebut oleh para ulama' dan disebut oleh Prof Zul. Bila Allah kata yatawafa al-fi'al mudhari', ini menunjukkan malaikat yang sama akan datang kepada mana-mana orang kafir yang memerangi pejuang-pejuang Islam di medan peperangan jihad. Malaikat yang sama. Mereka akan melakukan perkara yang sama kepada orang-orang kafir, wal'iyadu billah. Jadi rakan-rakan semua, ya, kita perhatikan, ya, menurut Ibnu Ashur, ia memukul wajah kinayah kepada memukul seluruh di bahagian hadapan. Manakala memukul di bahagian belakang adalah kinayah dipukul di seluruh bahagian belakang. Nak katanya semua para malaikat memukul seluruh badan mereka. Ya, orang-orang musyrik dalam peperangan selalu menunjuk-nunjukkan muka mereka. Maka para malaikat memukul dengan pedang. Dan apabila mereka melarikan diri akibat terkena pukulan di bahagian muka, maka malaikat memukul pula di bahagian belakang mereka. Inilah perkara yang tidak dimampu disebut oleh sejarawan, melainkan disebut oleh Al-Quran. Perkara-perkara yang tidak boleh dilihat oleh kita manusia. Subhanallah. Tuan-tuan, sebagai kesimpulan, ya, sebelum saya meraihkan soalan seandainya ada, ya, dalam suratul Anfal, ya, kita dapat lihat bagaimana perang Badar terjadi seperti di hadapan mata kita. Cerita itu benar-benar hidup. Dan apabila ia bermain di hadapan mata kita, pengajarannya sangat relevan. Allah Ta'ala memaparkan kualiti orang-orang Badar. Allah Ta'ala memaparkan kualiti buruk orang-orang kafir. Semua itu adalah teguran kepada kita agar memilih nak pergi kepada pihak mana. Lalu Allah mengurniakan kemenangan. Ya, jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan untuk kita mencapai kemenangan, ya. Jadi wallahu alam,